Dan salam Malaysia Madani. Beberapa imbuhan tetap kepada penjawat awam akan diumum dalam tempoh seminggu dua lagi. Perdana Menteri berkata beliau akan mempengerusikan mesyuarat pengurusan pertama pelarasan skim gaji itu minggu depan. Seperti mana saya sebut, sedikit banyak penyesuaian imbuhan tetap itu akan saya cuba umumkan dalam tempoh seminggu, 2 minggu. Dan itu insyaAllah saya fikir pendekatan lama itu harus dirombak. Itu akan dilakukan dengan skim pelarasan gaji yang pengurusikan oleh Perdana Menteri sendiri. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan berucap pada program Cakna Madani bersama Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian. Pastikan setiap projek yang diumum kerajaan segera dilaksana. Demikian arahan Perdana Menteri terhadap semua kementerian dan agensi persekutuan. Dan dalam beberapa bulan mesti laksanakan. Dan kalau ada kelewatan, tentunya pegawai yang bertindak takkan bertanggungjawab, Cikgu Wee, dan saya minta Timbalan Ketua Pengarah ICU yang ada akan bagi laporan tentang kemajuan. Perdana Menteri berucap pada program sentuhan kasih desa peringkat negeri Kelantan di Gua Musang. Dalam pada itu, Perdana Menteri beri jaminan proses tender untuk pelaksanaan projek besar membabitkan Kementerian Pendidikan akan diselesaikan dalam masa 3 bulan. Jadi saya nak peringatkan, kalau macam komputer sekolah lain, walaupun kita tender tak boleh, dia sakau. Bahaya. Pasal dia wuding. Ada dia punya kelemahan besar situ. Tapi kurangnya kita buat pre-queue, selected tender. Kalau kes-kes punya komputer untuk dan lain-lain projek besar, saya akan pastikan kita runding dengan Kementerian Keuangan, kita bagi kelonggaran, ikut proses tender terhad dan disegerakan supaya boleh selesai dalam masa 3 bulan. Demi kebaikan peneroka Felda dan generasi seterusnya, Kerajaan Negeri Kelantan diminta beri kerjasama penuh kepada Kerajaan Persekutuan dalam melaksanakan perubahan. Untuk Felda Hulu Kelantan memang kita dah luluskan beberapa bulan yang lalu. Kemudian pusat dialisis termasuk di Ciku ini, 2 atau 3 kita letakkan pusat dialisis untuk memudahkan masyarakat yang sakit buah pinggang. Kemudian tentang perumahan generasi kedua. Beliau berkata demikian selepas majlis ramah mesra warga Felda di Gua Musang. Jalan rosak dan tidak berturap di beberapa perkampungan orang asli sekitar Kelantan akan segera ditambah baik. Pelaksanaan projek membabitkan peruntukan RM200 juta. Saya juga ingin mengumumkan kelulusan untuk jalan di kawasan perkampungan orang asli, iaitu Jalan Kuala Betis ke Pos Balar, Pos Belatin ke Pos Kuala Balar, Bihai. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan peruntukan kepada KKDW dan kita tidak berhajat untuk meminta peruntukan tambahan sebanyak RM200 juta. Kalau tak cukup peruntukan itu, saya sendiri akan menghadap Perdana Menteri untuk memohon. Bukan untuk kepentingan saya, tetapi untuk kepentingan orang asli di kawasan jalan perhubungan desa itu, insya-Allah. Unit terselaras pemantauan berkaitan isu 3R iaitu Raja, Agama dan Kaum akan diperkukuh. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil berkata mesyuarat mengenainya akan diadakan bersama Ketua Polis Negara minggu depan. Maka perlu ada satu sistem yang berbeza untuk membuat sama ada pemantauan ataupun pengesahan konten tersebut. Itu antara sebab kenapa kita akan adakan pertemuan dengan pihak Bukit Aman
bersama agensi-agensi yang terlibat bagi memantapkan lagi unit pemantauan media sosial khusus bagi isu 3R. 10 unit peranti Starlink diserah kepada UiTM bagi mempertingkat kualiti internet. Seterusnya memudahkan proses pembelajaran di IPT berkenaan. Penyerahan akan segera dibuat. Kita akan bagi penelitian ke beberapa lokasi dan saya percaya kemungkinan sebagai contoh salah satu lokasi yang berpotensi untuk kita laksanakan ialah di UiTM di Kuala Pilah. Beliau berkata demikian selepas memantau tahap capaian internet di UiTM Shah Alam. Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri ke-15 akan diadakan pada 12 Ogos 2023. Tarikh penamaan calon pada 29 Julai 2023. Tarikh mengundi awal pada 8 Ogos 2023. Jangan lupa bawa kad pengenalan anda. Patuhi peraturan ketika mengundi. Undi anda, penentu masa depan negara. Ini pula usaha baik pulih PPR selain perumahan awam dan swasta di Kedah. 3.11 juta ringgit diperuntuk KPKT kepada kerajaan negeri untuk tujuan itu tahun ini. Memang ada beberapa kerosakan yang berlaku ini kita terpaksa juga tanggung untuk baik pulih. Cuma di peringkat Kementerian KPKT juga, selain daripada rumah ini, kita juga ada dana jugalah yang kita keluarkan yang mana melibatkan soal maintenance bangunan strata dan sebagainya. Dalam pada itu, beliau meminta kerajaan Kedah dan Kelantan menyegerakan proses penukaran hak milik tanah bagi 3 projek PPR. Ini membabitkan PPR Kuala Nerang dan PPR Air Hitam di Kedah. Manakala di Kelantan melibatkan PPR Machang. Proses hak milik tanah 3 projek PPR itu masih tertangguh sekaligus menghalang penyerahan kepada penerima layak. Isu-isu tanah ini adalah berada di bawah kuasa negeri. Itu yang pertama. Yang kedua juga, bila kita bina PPR, ada juga maksudnya PPR itu dibina atas tanah kerajaan negeri ataupun tanah PTP dan sebagainya. Jadi sebab itu dalam urusan pemindahan tanah ini, kita perlu mendapat kerjasama daripada kerajaan negeri untuk selesaikan. Di sini juga kita mengharapkanlah kerjasama daripada pihak kerajaan negeri untuk memudahkan proses. 290 menara 5G di Pulau Pinang telah siap dibina. 244 daripadanya sudah beroperasi dengan perkhidmatan 5G di kawasan berpenduduk negeri itu mencapai 67.7%. Hasrat KKD adalah untuk pastikan bahawa liputan 5G akan mencapai 80% di kawasan berpenduduk pada hujung tahun ini. Jadi untuk negeri Pulau Pinang, sasaran kita adalah untuk kita membangunkan 470 buah menara 5G melalui 5G. Setakat ini yang telah siap dibina adalah 290. Dalam pada itu, Tio memaklumkan semua kawasan DUN di Pulau Pinang akan mempunyai pusat ekonomi digital PEDI lewatnya Januari tahun depan. Proses tender bagi tujuan itu sedang dijalankan. Ketika ini hanya 3 PEDI beroperasi di negeri berkenaan. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Vietnam mencerminkan keseriusan Malaysia memperkukuh hubungan bilateral kedua-dua negara. Usaha itu sangat signifikan ketika Kuala Lumpur Hanoi meraihkan hubungan diplomatik yang mencecah 5 dekad tahun ini. Laporan Atikah Makhtar. Lawatan Perdana Menteri sebagai memenuhi jemputan rakan sejawat Pham Minh Chinh diberi sambutan rasmi penuh istiadat oleh kerajaan Vietnam. Sejurus sambutan, 1 mesyuarat bilateral diadakan bagi menilai kemajuan kerjasama sedia ada selain mengukuhkan kerjasama bidang pelaburan, perdagangan, pertanian, pertahanan dan keselamatan serta industri halal. Dia boleh meningkat maju dalam masa singkat sebagai kekuatan ekonomi yang
menggerunkan, menakjubkan dalam bahasa singkat. Dan di antara negara membangun dan berkembang yang paling berjaya di dunia. Ini maknanya tata kelola itu diutamakan, membersihkan negara daripada pengaruh-pengaruh yang boleh melemahkan sendi negara itu. Manakala industri halal dilihat sebagai satu platform dalam mempromosikan peluang perniagaan halal dalam kalangan pemain industri. Jadi kita nak menefatkan hubungan itu bukan saja dari sudut pensijilan, tapi supaya industri halal Malaysia datang di sini dan bekerjasama melabur di sini supaya secara bersama mereka boleh bina industri itu dan melabur di luar. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan perjanjian kerjasama Memorandum Persefahaman antara Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia dan Dewan Perniagaan dan Industri Vietnam. Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Vietnam disifatkan berjaya memperkukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Vietnam. Beberapa perkara turut diberi perhatian terutama sektor halal sepanjang lawatan beliau ke sini. Beliau juga mahu Malaysia mengambil serta berkongsi pengalaman dengan Vietnam terutama dalam membangunkan ekonomi serta negara. Pastinya lawatan ini telah meletakkan hubungan dua hala kedua-dua negara di landasan yang lebih baik. Jumpa lagi Hanoi. Sekian laporan saya Atika Makhtar dan juru kamera Ahmad Nasaruddin Muhammad Kamal dari Hanoi untuk RTM. Diperkenalkan pada 23 Mac lalu, program Bita Ramadhani bagi mengurangkan kesesakan di Hospital Kerajaan membuahkan hasil. Projek rintis yang diperkenal di Hospital Tengku Ampuan Rahimah HTAR Kelang merekodkan pengurangan sehingga 70% jumlah pesakit di zon hijau. Haji Rahbi Muhammad melaporkan. Program kelolaan pasukan petugas khas reformasi agensi STAR itu dilihat berimpak tinggi dan boleh dilakukan secara pantas. Menurut pengarah bahagian perkembangan perubatan Kementerian Kesihatan, Dr. Muhammad Azman Yaakob, pendekatan penyelesaian untuk mengurangkan jumlah pesakit di hospital dengan menghantar pesakit zon hijau yang bukan kecemasan ke klinik berdekatan. Kalau kita lihat kepada statistik yang sedia ada daripada projek rintis di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, memang satu pengurangan pesakit zon hijau terutamanya yang begitu signifikan, yang di mana berlaku pengurangan sehingga 70% di zon-zon hijau. Selain klinik kesihatan Bandar Botanik di daerah Kelang, KKM memutuskan untuk memperluas skop projek rintis intervensi pemanjangan tempoh operasi ke 5 klinik kesihatan lain yang terpilih melibatkan daerah Gombak, Hulu Langat, Ipoh, Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Untuk makluman di HTAR ni, sebelum ini terdapat seramai 300 hingga 400 pesakit sehari yang datang ke Jabatan Kecemasan Hospital HTAR itu sendiri. Dan daripada 300 hingga 400 pesakit ini, pecahannya adalah 10% adalah merupakan kes-kes zon merah dan 30% zon kuning dan selebihnya 60% adalah merupakan kes-kes hijau. Program Bita Ramadhani merupakan komitmen kerajaan dalam meningkatkan kualiti, kecekapan dan keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat dengan pantas dan efisien. Ianya telah berjaya mengurangkan kesesakan pesakit di Hospital Kerajaan. Haji Rahbi Muhammad, RTM. Ibu tunggal antara penerima manfaat program jualan rahmah PJR bergerak. Tawaran diskaun sehingga 30% membantu meringankan beban sara hidup mereka. Nurul Asmawati Harun ada laporannya. Iswari Sarjo, ibu tunggal yang saya temui semasa PJR bergerak anjuran KPDN di PPR Hiliran Ampang. Beliau akui barangan keperluan dijual pada harga berpatutan dan lebih rendah daripada harga pasaran. Banyak. Saya tengok ayam pun besar. Memang banyak sangatlah berbaloi sebab dengan harga yang RM10 tu.
Beliau berharap PJR bergerak dapat diteruskan dan kekerapan penganjurannya ditingkatkan. Memang banyak sangat beza dia. Syukur sangat dapatlah membantu orang golongan B40 dan ibu-ibu tunggal macam saya ni. Pengunjung lain yang ditemui turut menyuarakan pendapat sama. Dengan harga yang diorang bagi ni lah. Kalau boleh, kalau ada mungkin kerap-kerap ataupun sebulan sekali ke macam mana ke, itu boleh membantu jugalah. Mana bagi kami yang B40 ni lah. Sangat-sangat banyak membantu. Bukan saja untuk golongan B40, juga M40. Ya? Sebab M40 ni tak semuanya yang mampu. Ada macam saya lah, pesanan kerajaan memang M40. Tetapi ada masanya kita tak mampu. Inilah cara membantu rakyat. Mendapat sama berlaba, kehilangan sama merugi. Dalam situasi kos sara hidup yang semakin meningkat mutakhir ini, perlu ada tolak ansur antara peniaga dengan pengguna, dan jualan rahmah ini adalah solusi terbaik demi kemaslahatan, kebajikan dan kualiti hidup rakyat secara keseluruhannya, terutama yang sangat memerlukan. Nurul Asmawati Harun, RTM. Felda memang telah mula, bahkan dah biaya 128 juta ringgit untuk penyediaan tenaga serta rawatan pembekalan air bersih di Kompleks Sahabat. Saya umumkan subsidi diesel supaya penjanaan tenaga dan rawatan air akan memberi manfaat kepada 43,000 penduduk sebanyak 36 juta ringgit setahun. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Wah!